Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada siapa yang menonton. Okey, saya Liana dan kat sebelah saya hari ini Cik Asina. Okey, terima kasih kerana sudi untuk luangkan masa untuk dengar kita punya sesi perkongsian lah untuk hari ini. Okey, so sebelum saya mulakan, saya nak briefing sikit lah, introduce sikit berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini. Okey, so tajuk kita hari ni macam biasa kita semua tahu kita ada kita punya impian lah nak memiliki rumah kan. Masing-masing ada impian nak beli rumah kat mana-mana pun tak kisahlah, kat dekat ke jauh ke untuk siapa ke. Tapi sebelum kita nak beli rumah tu, kita tahu kita nak kena sign satu perjanjian lah, kita panggil perjanjian jual beli ataupun bahasa mudah kita selalu dengar SMP, Sale and Purchase Agreement, SPA. So sebelum kita nak tanda tangan tu, kita tahu tak, kita faham tak apa yang kita nak kena aware, yang cakna sebelum kita sign. Kita dah tahu ke risiko ke, isi kandungan ke. So hari ni itulah topik yang kita orang berdua nak kongsikan lah kepada siapa yang menonton. So tanpa kita buang masa, kita boleh mulakan lah. Okey, mula-mula sekali kita nak fokus kepada orang kata macam parties to the property ataupun parties pada kontrak. Maksudnya siapa penjual dengan siapa pembeli. So pembeli ni dia boleh jadi individu, dia boleh jadi juga company. So untuk topik perkongsian kita pada kali ini, kita just nak fokus kepada pembeli individu dululah. Dan kita nak fokus juga kepada SMP yang sub-sale sahaja. Sebab SMP ni macam contohnya ada yang beli direct daripada pemaju kan. Beli direct pada maju tu macam contohnya kes yang under construction lah. Okay, tapi fokus kita untuk perkongsian kita kali ini adalah kes sub-sale yang mana individu beli property tu daripada individu jugalah. Macam contohnya saya dulu saya beli daripada pemaju under construction contohnya. Lepas tu lepas dah duduk dekat rumah tu dalam 10 tahun ke apa semua, saya tiba-tiba nak jual property yang saya beli tu kepada Cik Liana contohnya. So saya dikira macam first hand buyer lah. So Liana beli rumah daripada saya, itu dah dikira SMP sub-sale lah. Sub-sale. Okay, lepas tu kita nak fokus kepada jenis property. Jenis property yang ialah macam yang kita biasa tengok dalam SMP. Ataupun hari ni kita nak dedahkan lah, sebab SMP ni dia jenis property dia tu berbeza-beza. Ada property yang orang kata macam tak ada leasehold kan. Leasehold tu macam ada, orang kata ada sekatan lah, ada yang freehold. So kita fokus pada jenis property dululah. Okay. Kiranya sebelum kita sign SMP tu, kita kena tahu dulu jenis rumah apa kita beli. Rumah tu master title ke, individual title ke, ataupun strata. So antara tiga-tiga ni, ini antara the main tiga jenis property yang ada dekat Malaysia lah. So selalu kita dengar master title. Apa kita tak sure apa tu master title. Okay, master title ni kebiasaannya rumah projek yang develop oleh developer dan belum lagi dipecahkan kepada geran-geran individu lah. Dia geran master ni geran besar. Dia macam seolah-olah kita beli pizza, pizza tu besar, pizza bulat. Kita belum divide lagi pizza tu. Okey, lepas tu kita ada property yang kedua, individual property. Yang ini selalunya pizza yang bulat tu kita dah potong dah, kita dah subdivide kan lah. So setiap rumah individu ni dia dah ada geran masing-masing. Selalunya untuk geran individu ni dia rumah, mostly rumah macam rumah landed lah kan. So kalau yang ketiga, geran strata. Okay, geran strata ni pun geran yang dah dipecahkan kepada setiap satu unit rumah lah. Tapi beza individu dengan strata ni untuk rumah high rise, rumah bertingkat. So jadi sebelum anda nak sign ke SMP tu, tengok dulu property jenis apa. Sebab kalau master title ni, kita banyak liaise dengan developer lah. Kita tak ada berurusan sangat dengan pejabat tanah. Kalau property yang dah ada geran, kita banyak berurusan dengan pejabat tanah lah. Okey. Lepas tu antara perkara yang kita perlu tahu, yang kedua dari segi bayaran dengan terma. Okay, cuba Cik Asina ada idea untuk explain berkenaan bayaran dengan terma? Okey,
kalau berkaitan dengan bayaran untuk SMP, kita boleh pecahkan kepada dua jenis jugalah. Macam contohnya ada certain pembeli, dia beli property tu, macam contohnya nak beli rumah ke, tanah kosong ke, dia beli dengan menggunakan duit wang tunai ataupun kita panggil cash lah. Cash buyer. Cash buyer. So kalau cash buyer, biasanya duit tu dah ready dulu 100%. Macam contoh kalau katakanlah beli rumah dengan harga 200,000 kan. So masa signing SMP tu, biasanya pembeli akan bayar dulu deposit, dan kebiasaan deposit adalah 10% lah. Deposit tu ataupun kalau tidak melalui ejen, biasa 10% deposit tu pihak pembeli akan bayar kepada penjual melalui lawyer lah, bayar kepada lawyer dulu 10%. Lepas tu bila penjual dengan pembeli dua-dua dah sign, lawyer akan release 10% kepada pihak penjual lah sebagai deposit, yang mengatakan bahawa pembeli ni betul-betul serius lah nak beli property tu. Booking lah, kita panggil macam booking lah. Booking kalau kepada ejen tu biasanya 3.1% kalau pakai ejen, tapi kalau tak ada ejen ataupun direct kepada pihak pembeli ataupun pihak penjual direct masing-masing, biasanya 10% deposit tu lah, direct kepada penjual. So tu untuk cash buyer. Tapi kalau katakanlah loan, macam pembeli tu dia nak beli pakai duit loan kan, biasa loan 90% lah daripada harga yang nak jual beli beli tu. Daripada harga jual beli tu 90%. So 10% deposit still kena ada lah. Tapi depends juga, kalau katakanlah penjual dan pembeli tu dah setuju masing-masing tak ada deposit, semua nak pakai duit macam akhir nanti kan 100%, pun boleh juga, bergantung kepada persetujuan penjual dengan pembeli lah. Kiranya sebelum kita nak beli rumah ni, biasanya akan ada persetujuan lah antara pembeli dengan owner, ataupun kalau ada ejen sekali lah. Macam mana arrangement jual beli tu? Berapa bayaran deposit dia? 10% ke? 3% ke? Ataupun kadang-kadang ada setengah dia tak nak bayar dulu, dia nak dijual EPF pun boleh kan? Kita ada beberapa kaedah sebenarnya nak bayar 10% tu. Tapi kebiasaannya 10% tu perlu adalah, lebih baik ada as a security and tunjuk kita punya seriousness lah untuk beli rumah. Okey. Lepas tu kita boleh juga sentuh pasal isu capacity. Isu capacity. So biasanya penjual dengan pembeli ni dia kena capai umur yang macam dah, orang kata dah boleh buat keputusan sendiri, macam age of majority lah. Biasanya penjual dengan pembeli ni mestilah berumur 18 tahun ke atas. Maksudnya macam kalau katakanlah pembeli atau penjual, biasa pembeli lah, kalau pembeli tu belum sampai umur 18 lagi, macam contohnya baru 15 tahun kan, dikira daripada tarikh hari lahir lah, baru 15 tahun ke contohnya, memang tak boleh nak sign agreement lagi lah. Macam contoh mak nak beli rumah tapi nak pakai nama anak, tapi yang kena sign tu anak. So anak tak boleh lagi lah. Maksudnya mak tu kena beli atas nama mak dulu lah. Kalau memang dah nak booking rumah tu, dah setuju nak beli kan, dah orang kata macam dah minat sangat lah dengan rumah tu. So mak boleh beli dulu. Lepas tu bila anak dah sampai umur macam dah 18 tahun ke atas, lepas tu mak nak bagi atas balasan kasih sayang ke, nak jual ke kan, nak tiba-tiba dekat anak, boleh lah. Maksudnya syaratnya anak tu ataupun penerima tu kena sampai umur 18-19. Lepas tu kira lepas umur 18 tu lagi satu, masa dia sign tu dia kena dalam keadaan yang sedar dan waras lah. Selalu kadang-kadang kita ambil remeh sikit keadaan sedar dengan tak sedar masa sign ni. Sebenarnya masa sign tu dia kena aware perjanjian apa yang dia masuk lah, supaya nanti risiko apa-apa jadi tu semua dia tahu. Maksudnya macam masing-masing penjual dengan pembeli kan, biasa kalau tengok SMP kan macam tebal kan, macam dah berapa 18 ke 20 muka surat kan. So macam sebelum sign tu at least tanya dulu lawyer, ataupun lawyer biasanya memang lawyer automatik akan explain lah waktu signing. Tapi disebabkan banyak pages kan, lawyer tak akan explain daripada muka surat 1 sampai muka surat akhir tu word by word apa semua tak adalah. Tapi kita akan explain apa benda yang penting. Macam yang tadi Cik Yana dah beritahu, first yang tu kita kena tahu apa jenis property yang kita beli, kena check nama kita, IC kita betul ke tak,
Lepas tu rumah ataupun properti yang kita nak beli tu memang merujuk pada properti yang kita nak beli tu. Macam contohnya kalau saya pembeli kan, saya mesti nak tengok dulu rumah tu kan. So saya nak view, nak tengok rumah tu keadaan elok ke tak ke. Macam contohnya kalau keadaan rumah tu macam tak berapa nak elok, ada kena baiki sana sini ke, kita arrange dengan owner. Mungkin boleh tanya owner lah, kalau kita nak baiki sendiri rumah yang rosak tu kan, sikit-sikit lah, boleh ke minta kurangkan sikit harga ke apa kan, bawah market lah. Tu bergantung pada arrangement masing-masing lah. Okey, lepas tu lagi satu kebiasaannya lah, kalau orang datang kepada kita peguam jual beli rumah ni, selalu orang akan tanya, bila boleh dapat kunci, bila boleh dapat duit. Kalau pembeli, bila boleh dapat kunci rumah. Kalau owner, penjual ni, bila dia orang boleh dapat duit baki jualan tu lah. Okay, yang ini main point-point ni kita kena refer balik dekat SMP. Sebenarnya tak semua penjualan rumah tu situasi tu sama. Dia berbeza. Kadang-kadang bila kita tengok kita jual, kenapa ambil masa setahun nak jual rumah, tapi kita tengok jiran kita jual rumah 2 bulan dah siap. Kenapa? Lepas tu nanti kita tak sedap lah, kita takut ditipu ke, kita rasa macam kenapa tak buat kerja ke, tapi sebenarnya bukan. Kita itu yang kita fokus, kita nak kena faham isi kandungan SMP. Rumah yang kita jual ni ada sekatan apa, rumah jenis apa. And lagi satu, kalau nak tahu bila kita boleh dapat hasil dengan kunci tu, kita selalu refer kepada term completion date lah, ataupun completion period. Selalu kita dalam SMP completion date kita panggil selalu 3+1 lah. 3 months completion date plus 1 month extended completion date. Tapi cara pengiraan 3 months plus 1 month extension ni sebenarnya bergantung kepada SMP. Kalau saya boleh bagi satu contoh yang mudah lah, rumah yang freehold, yang tak ada sekatan, yang tak perlu minta kebenaran daripada pejabat tanah. Encik sign saja SMP tu, kita date je SMP, 3 bulan daripada SMP kita dah boleh request payment. Maknanya kalau proses tu cash buyer, kita dah boleh cepatlah proses tu berjalan. Tak perlu nak tunggu kelulusan loan ke, tak perlu nak tunggu apa-apa di perkara yang lain lah. Tapi ada situasi yang kita nak kena minta kebenaran pejabat tanah. Benda-benda ni yang kita kena faham supaya kita tak buruk sangka lah kenapa kadang-kadang proses kita ni lambat dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu kita boleh tengok dekat apa implikasi kalau contohlah tak faham kan. Kalau contoh kita tak faham SMP kan, macam ialah sebab SMP ni dia panjang. Orang kata macam terma syarat dia, kadang-kadang bahasa dia tu payahlah kita nak faham sikit kan. So kita kena tengok, baca balik. Macam contohnya waktu kata kalau saya nak beli rumah kan, saya nak beli rumah, saya akan minta lawyer untuk explain mana terms dengan condition yang macam main lah, yang mana saya patut aware. Ada perkataan yang kita tak tahu ke, tak faham ke, macam contohnya default kan, apa semua kan. Kita kena tanya lawyer lah supaya kita boleh betul-betul jelas dengan keadaan orang kata macam SMP itu sendiri. Kita biar jelas. Sebabnya kalau tak jelas kan, nanti kita yalah macam Cik Nana bagi tahu tadi, takut kita macam ada risau lah. Okay, lagi satu kebiasaannya selain daripada kunci dengan duit. Okey, kadang-kadang klien ni dia selalu nak tahu apa jadi kalau tiba-tiba cancel. Tiba-tiba dah sign, dah bayar booking deposit 10%, dah sign SMP, tiba-tiba sekerat jalan proses tengah berjalan, tiba-tiba cancel. Macam mana tu Cik Hasina? Okey, macam dalam setiap SMP biasa kita akan letak satu clause lah, clause default ataupun clause yang memungkiri perjanjian. Boleh dari segi dua pihak. Macam contoh, kalau apa akan jadi kalau penjual yang default ataupun tak patuh terma dengan syarat dalam SMP lah. Yang kedua, apa akan jadi kalau pembeli pula yang tiba-tiba tak jadi nak beli ke apa semua kan, booking dan bayar kan. So biasanya kalau daripada segi side pembeli, macam contohnya pembeli dah bayar 10% deposit kan, masa sign SMP dah bayar 10%, lepas tu tiba-tiba tak jadi nak beli.
Tak kisahlah alasan apa, macam contohnya jumpa rumah yang lagi harga Lagi murah ke ke. contohnya kan, lepas tu tak jadi nak proceed lah dengan SMP tu. So disebabkan yang ni kemungkinan janji tu daripada pihak pembeli, so biasanya deposit yang pembeli dah bayar, tak kisahlah 10% ke 5% ke, contohnya deposit yang dah dibayar tu biasa memang benar, kiranya pembeli tak dapat balik deposit dia, tak ada refund. So kalau penjual pula yang default, Kalau kebiasaan situasi yang pembeli ni dia dah bayar, selalunya owner masa sign SMP dia orang dah terima dah 10% deposit kan. Lepas tu contoh tiba-tiba situasi penjual tu pula dia tak nak jual dengan pembeli yang dah bayar ni. Mungkin dia ada jumpa offer orang nak beli rumah dia lagi mahal ke kan, dan sebagainya. Kalau untuk situasi macam ni, penjual dia kena refund balik segala apa pembeli yang dah bayar lah. Kalau 10% yang pembeli tu dah bayar, penjual tu kena refund balik. Dan ada juga klausa-klausa dalam SMP boleh refer balik yang kena bayar compensation, apa liquidated damages lah kita panggil, atas ganti rugi disebabkan penjual ni tiba-tiba tak jadi nak jual dengan pembeli tu lah. Okey, so ini antara isu-isu yang selalu kita terima lah daripada klien-klien yang datang kan. Okey. Lagi satu yang berkaitan dengan serah kunci. Biasa kalau duit dah masuk pada akaun lawyer, contoh katakanlah harga rumah tu 200,000. So kesemua harga 200,000 tu dah masuk pada akaun lawyer dulu sebagai stakeholder. Lawyer biasa akan kontak dengan pihak penjual untuk datang serah kunci lah. So bila penjual dah serah kunci kepada lawyer, lawyer akan release duit kepada pihak penjual. So bila kunci tu dah ada dengan lawyer, lawyer akan bagi kepada pembeli lah. So pembeli akan datang ambil kunci. Ataupun kalau katakanlah pembeli dia nak view dulu rumah tu, Nak tengok dia nak tengok dulu rumah tu. Sebab masa dia pergi first tengok rumah tu dalam keadaan elok lah contohnya kan. Lepas tu tiba-tiba selepas beberapa bulan rumah tu ada rosak sana sini ke apa semua kan. So sebenarnya penjual dia sepanjang tempoh SMP ni, dia kena pastikan, penjual kena pastikan rumah tu dalam keadaan elok jugalah, sama macam pembeli pergi view rumah tu. first tu. Betul, sebab kadang-kadang masa proses jual beli ni rumah tu kadang-kadang ada penyewa. So nak kosongkan rumah tu sedia baik tu kena tengok jugalah. Kadang-kadang rumah tiba-tiba rosak ke macam mana, Contohnya banjir semua kan. So kena tengok jugalah. Jadi pembeli biasanya kita masukkan dalam perjanjian jual beli yang mengatakan bahawa pembeli ada hak untuk view rumah tu lagi sekali lah sebelum proses serah kunci tu. Itu semua bergantung kepada macam mana arrangement lah dia orang buat. Apa-apa arrangement pun mesti kena ada persetujuan daripada kedua-dua belah pihak lah. Okey. So lagi satu, biasanya kita dengar yang kena lantik lawyer ni biasanya pembeli kan. Betul. Pembeli memang wajib lantik lawyer lah. Dan kebanyakan penjual mostly nak share lawyer dengan pembeli lah. So yang ni case boleh, tak ada masalah. Boleh kalau penjual tak nak lantik lawyer sendiri tapi nak share lawyer dengan pembeli. Biasanya kalau share lawyer ni orang kata macam penjual tu sebenarnya tidak diwakili lah. So kita risau kalau tiba-tiba ada tidak persetujuan contohnya antara penjual dengan pembeli. Lepas tu akan menyebabkan salah faham apa semua kan. Sedangkan kalau share lawyer, biasanya lawyer akan mewakili pembeli lah. Sebenarnya lawyer tu mewakili Pembeli dan akan tolong untuk uruskan dokumentasi oleh untuk pihak penjual. Dekat sini pun ada juga orang salah faham. Bila satu lawyer ni klien tu ingat kita mewakili kedua-duanya, tapi sebenarnya bukan. Kami bila satu peguam dalam satu urusan SPA ni, kami mewakili pembeli dan kami tolong assist pihak penjual untuk dokumentasi lah. Itu salah satu cara lah. So kalau orang kata macam seeloknya ada dua lawyer lah mewakili. Maksudnya lawyer mewakili penjual dan lawyer yang mewakili pembeli. Tapi kalau nak share lawyer pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang kata macam masing-masing ada lawyer yang mewakili masing-masing, it's better lah.
yang kita dah discuss tadi, antara perkara penting yang dalam SMP yang kena tahu, penjual pun samalah, penjual pembeli masing-masing kena alert lah dalam perjanjian jual beli ni apa hak dan tanggungjawab masing-masing. Properti yang nak beli tu Jenis apa. jenis apa, kena tahu alamat properti, details properti yang nak beli tu betul merujuk pada properti yang nak beli tu lah. Betul. Selalu kalau kita nak confirmkan maklumat harta tu, selalu kita tengok cukai taksiran. Okey, cukai pintu lah. betul. Kita nak refer alamat penuh rumah tu, kita boleh tengok cukai taksiran rumah tu lah. Macam mana. Ataupun kalau yang memang sebelum kita nak jual ni, kita kena ingat dokumen-dokumen apa yang kita ada. Kalau dari segi penjual ni, dokumen-dokumen kena lengkap lah. Geran ke dan sebagainya. Tapi ada juga situasi yang geran tu tak ada dekat tangan owner. Mungkin ada pada bank ke. Sebab tu kadang-kadang setiap situasi tu dia berbeza lah. Okey, lepas tu kira first kena ambil tahulah pasal property, jenis property yang kita jual. Dan kedua, arrangement pembayaran deposit. Berapalah, cash buyer ke, pakai loan ke, loan berapa persen. Semua ni poin-poin yang kena ambil tahu jugalah. Lepas tu yang ketiga, kalau ada arrangement lain, macam contoh ada macam tadi Cik Asinah ada explain, nak view rumah ke, nak tengok keadaan rumah ke dan sebagainya lah. Okay, so lagi Itu yang the main tu kita dah ulas lah tadi kan. Tu kalau anda kata kalau ada antara yang tengok live ni ada apa-apa soalan ke nak tanya, bolehlah nak komen, ataupun lagi senang kalau cik nak call ke terus office kami, WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Sebab sebelum kita nak apa proceed pun SMP ni pun kita adalah beberapa cara dia kan nak kena confirmkan pasal sekian-sekian information lah. So jadi kalau apa-apa boleh je direct contact dengan firma guaman kami, tak ada masalah. So lagi satu, sebab tadi kita discuss pasal proses dan prosedur, ada sikit sebanyak kita masuk pasal prosedur. Dan kalau kita discuss lah yang macam contohnya pembeli kan, pembeli biasa selepas dapat kunci tu kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita kena buat selepas dapat kunci. Betul. Sebab kita tengok kan, bil-bil yang kita dapat tu masih lagi atas nama penjual kan, bil api, bil air, cukai pintu, maintenance. Kalau biasanya kalau beli rumah yang high rise macam apartment, flat, kondo ke, biasa akan ada maintenance lah ataupun badan pengurusan. Okay. Untuk pembeli biasanya kita akan minta pembeli untuk buat urusan tukar nama lah. Boleh lawyer buatkan, tapi kebanyakan law firm memang tak uruskan lah untuk yang apa kata macam urusan tukar nama dekat bil-bil tu. Biasanya klien atau pembeli tu dia pergi buat sendiri dekat, macam contohnya kalau nak tukar nama dekat bil cukai pintu ke kan, biasa pergi dekat majlis perbandaran lah ataupun majlis daerah, bagi tahu nak tukar nama dekat cukai pintu. So nanti bil yang baru tu akan keluar atas nama pembeli lah. Cukai tanah tak apa, tak ada masalah. Biasanya selepas geran dah register atas nama pembeli, automatik geran tanah tu apa orang kata, bukan geran tanah, cukai tanah. Cukai tanah tu automatik akan ditukar atas nama pihak pembeli lah. So untuk bil-bil lain macam utilities, bil elektrik, indah water kan, yang tu kena pergi tukar sendirilah. So basically kita akan advise klien untuk pergi buat urusan tu dengan segera lah. Sebab kita tak nak nanti akan datang, contoh file tu dah settle, setahun lepas tu owner datang cari penjual lah. Penjual kata ada apa, dapat bil atas nama dia lagi kan. So sebab tu kita advise untuk pembeli buat urusan tukar nama lah, senang, settle. Kiranya dapat bil atas nama, bayar sendiri. Kalau ada antara yang view tengah tengok ada nak tanya soalan ke, bolehlah komen, nanti kita cuba pilih lah mana-mana soalan yang kami boleh cuba nak jawab.
baca dulu sikit-sikit. Lagi satu Cik Asina, saya rasa kita tak sentuh berkenaan legal fee. Oh, Bayaran yuran guaman. Selalunya kalau klien datang pun first thing diorang mesti tanya anggaran lah, estimate berapa legal fee. Tapi benda tu kita quotation tu berbeza, setiap situasi berbeza kan. Betul. Macam contohnya kita akan buat yuran guaman, quotation legal fees kita tu berdasarkan harga jual beli rumah lah. Sebab kita punya ni legal fees kita dah ada mention dalam Solicitors Remuneration Order, SRO. Memang kita akan kata macam ambil formula pada situ lah. So biasanya semakin tinggi harga rumah tu, biasa tinggi sikit lah legal fees. Macam contohnya kalau harga rumah 300,000 nak compare dengan harga beli rumah 500,000, so memang harga harga yuran guaman yang untuk 500,000 tu lagi tinggi lah berbanding dengan 300,000 tu. Lagi satu, bukan sahaja pembeli yang nak kena bayar yuran guaman. Sebenarnya pihak penjual pun dia ada yuran guaman yang diorang kena bayar sendirilah. Sebab walaupun share lawyer, yang ni selalunya ada klien tersilap faham. Bila diorang fikir yang ada peguam tu diorang lantik peguam pembeli, pembeli je yang bayar yuran guaman. Sebenarnya tak. Pihak penjual pun dia ada yuran guaman dia yang dia nak kena bayar lah. Sebab bila ada syarat-syarat nak jual rumah tu, ada syarat-syarat yang penjual punya side. Jadi penjual lah yang nak kena bear the cost kan. Macam contoh nak minta kebenaran kat pejabat tanah. Yang ini side dokumen untuk part penjual. Tapi takkan kita nak charge dekat pihak pembeli pula. So dia adalah yuran guaman tu, masing-masing ada yuran guaman dia. Betul. Untuk sharing session kita kali ni, saya rasa mungkin setakat tu sahaja dululah. InsyaAllah nanti kalau ada soalan-soalan ke apa semua nak tanya kan, boleh je tanya dekat kita punya media page kita lah, page kita. Ataupun kalau nak direct call ke WhatsApp ke, boleh je. Sebab kita akan ada admin yang akan tolong semak, tolong check setiap WhatsApp yang masuk lah, dan kita akan reply InsyaAllah secepatnya boleh. Okay, terima kasih kerana siapa yang menonton sampai habis ni. Kami minta maaf kalau ada salah silap, terkasar ke, tersalah bagi informasi ke. Okay, kita jumpa hari yang lain juga insyaAllah. InsyaAllah. Bye.